Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi seluruh ahli jawatan masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, tuan-tuan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian sirah yang mana kita menggunakan sebuah kitab yang berjudul Hayatus Sahabah, kisah kehidupan para sahabat yang dikarang, disusun oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Muka surat 20 kita akan berkenalan dengan seorang lagi para sahabat yang bernama At-Tufail Ibnu Amru Ad-Dawsi. Sahabat yang ketiga mengikut susunan dalam kitab kita ni. Pertama hari itu, kalau tuan-tuan masih ingat, Anas bin Malik. Yang kedua, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jadi malam ni alhamdulillah kita berkesempatan untuk berkenalan pula dengan seorang sahabat yang bernama At-Tufail. Tufail itu ejaan Jawinya to. To fa yam ya lam, Tufail Ibnu Amri ataupun Ibnu Amir Ad-Dawsi. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma ij'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, jadikanlah kepadanya ayatan, petanda, tu'inuhu yang membantunya, ma yanwi atas niatnya, minal khair niatnya yang baik. Ini merupakan ungkapan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk ataupun buat At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu an. Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ini doa Nabi untuk Tufail Ibnu Amir. Baik, At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi. Siapakah beliau? Merupakan pemimpin kabilah Daus. Jadi bukan calang-calang orang, dia leader. Pemimpin satu kabilah yang bernama Daus, kabilah Daus. Sebab tu di hujungnya Ad-Dawsi tadi tu. Ya, Ad-Dawsi.
pada zaman jahiliahnya tu, merupakan pemimpin kabilah Daus pada zaman jahiliah. Dia juga seorang yang terhormat, syarif. Seorang yang terhormat dari kalangan bangsa Arab. Seorang bangsawan yang terbilang. Biasanya bila bangsawan ni dia package lah dengan terhormat tu. Ya. Mempunyai kedudukan, pengaruh yang besar di kalangan kabilah Daus itu sendiri. Periuk dapurnya tidak pernah diturunkan dari api. Maksudnya kerana sentiasa menyediakan makanan kepada tetamu dan jalan selalu terbuka untuknya. Jadi salah satu sifat yang baik yang ada pada At-Tufail ini, dia suka menerima tetamu. Dapurnya sentiasa berasap. Sehingga dikata periuk tidak pernah diturunkan dari api. Maksudnya sentiasa menyediakan makanan kepada tetamu. Terutamanya orang-orang miskin, golongan-golongan fakir. Dia suka memberi makan orang yang kelaparan. Baguslah kalau pemimpin macam ni kan. Masya Allah. Ya, kebetulan dia pun ada kedudukan dari sudut ekonomi, dari sudut pengaruh. Ya, ada nama. Alhamdulillah. Ya, tu. Suka memberi makan orang yang kelaparan. Ada satu hadis tuan-tuan, kita selit-selit sikit. Hadis riwayat Imam Tabrani antaranya. Hadis tu menyebut barang siapa yang memberi makan saudaranya sehingga kenyang, memberi minum saudaranya sehingga hilang dahaga, ba'adahu Allah minan nar sab'a khanadiq. Allah akan jauhkan dia daripada neraka sejauh 7 parit. Ya, beri makan saudara kita sampai kenyang, beri minum sampai hilang dahaga. Nabi berjanji dengan izin Allah dijauhkan dia daripada api neraka sejauh 7 parit. Antara satu parit dengan satu parit sejauh 500 tahun perjalanan. Masya Allah, jauh tu. Ya, itu kelebihan beri orang makan. Ya. Beliau juga suka melindungi orang yang melarat. Ya, melindungi orang yang melarat. Tu. Dan memberi upah kepada para pekerja. Memberi upah kepada para pekerja, bukan jenis suka menipu. Ya, ataupun upah orang tiba-tiba tak bayar. Ya. Jadi memang dah ada sifat-sifat baik tu ya, dalam diri At-Tufail ibnu Amr. Dia juga seorang yang sopan, cerdas dan pintar, labibun. Ya, dia seorang yang sopan, orang yang berakhlak, ya, orang yang mesra, ya, sopan, penyantun, cerdas, pintar. Dan merupakan seorang penyair yang seni perasaannya. Jiwa seni. Jelas dan indah perkataannya, fasihan, fasih. Ya, perkataannya jelas, kalimah-kalimah yang keluar dari mulutnya bagaikan sihir yang memukau. Jadi bila dia berpidato, dia deklamasi saja, baca puisi, orang yang dengar tu terpegun.
Ya, bahasa dia, sastra dia, rima dia, gaya penyampaiannya, kefasihannya. Kalau masuk pertandingan tu markah penuh lah. Hebat, memukau, ada aura. Jadi di situ saja tuan-tuan para hadirin kita lihat package lah ya. Boleh kata package juga At-Tufail ni. Pemimpin, bangsawan, pemurah, menjaga kebajikan orang kampung dia, ya, cerdik, pintar, bersopan santun. Lepas tu jiwa seni, seorang penyair, cakapnya jelas. Kalimah-kalimah yang keluar dari mulutnya bagaikan sihir yang memukau. Okey. Ketika berlaku pergolakan hebat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum baginda, kaum musyrikin Quraisy, At-Tufail meninggalkan kampungnya. Nama kampungnya Tihamah. Ataupun nama tempat itulah, tempat Bani kabilah Daus tu. Kabilah Daus ni duduk di satu tempat namanya Tihamah. Ya, Tihamah ni tuan-tuan boleh tengoklah peta kan. Ya, Mekah kalau di atas Madinah, Tihamah ni bawah. Ya, Mekah kalau pergi ke atas Madinah, jadi Tihamah ni di bawah, nak dekat-dekat dengan Son'a dah, dekat-dekat Yaman. Dia di sepanjang pesisiran Laut Merah. Ya. Di belah-belah situlah, nak dekat-dekat Yaman dah. Jadi dia meninggalkan kampungnya, pergi mana? Menuju ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang giat menyeru manusia kepada Allah. Maknanya kita boleh nampak gambaran waktu Tufail sampai ke Mekah, ketika itu Nabi sudah pun berdakwah secara terang-terang. Dah melepasi 3 tahun fasa pertama dakwah sembunyi tu kan. Dakwah sembunyi 3 tahun. Jadi Tufail sampai ni waktu tengah kemuncak penentangan orang kafir musyrik kepada Nabi. Itu dia kata ketika berlaku pergolakan hebat, tengah klimaks, Rasulullah menyeru manusia kepada Allah. Itu sudah semestinya lah tugas para rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia menyembah Allah, beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah, bergantung harap kepada Allah, jangan menyengutukan Allah. Sedangkan kafir Quraisy berusaha menentang dakwah baginda dengan pelbagai tekanan dan kekerasan. Tekanan demi tekanan dari setiap penjuru. Kekerasan demi kekerasan dilakukan kepada Nabi, kepada pengikut-pengikut Nabi. Apatah lagi tuan-tuan, perkara itu sangat mudah bagi orang kafir Quraisy disebabkan pengikut Nabi ni banyak dari golongan marhain, golongan-golongan orang miskin, hamba-hamba. Memang kena ganyang lah. Memang dia orang tak bagi can, tekan sungguh, menindas, menzalimi. Saya teringat satu dialog Nabi SAW dengan seorang sahabat bernama Adi bin Hatim. Sebelum dia masuk Islam. Adi ni Kristian, Nasara. Nabi kata dekat Adi, aku tahu kamu ni tak berapa berminat dengan Islam sebab kamu tengok pengikut-pengikut aku ramai orang miskin.
Aku tahu, kata Nabi dekat Adi ni, kamu tak berminat dengan Islam sebab kamu tengok pengikut aku jumlahnya sikit. Dah lah semakin sikit pula. Aku tahu kamu tak berminat, kamu tak terliur dengan Islam kerana kami tak ada kuasa. Tapi percayalah, kata Nabi, kalau kamu panjang umur, suatu hari nanti kamu akan tengok benda tu berubah. Orang kaya pun akan masuk Islam, orang bangsawan pun akan masuk Islam, orang hebat-hebat masuk Islam, daripada sedikit jadi ramai, dan Islam akan berkuasa sampai jatuhnya Empire Rom dan Parsi. Dan ternyata bila Adi bin Hatim ni masuk Islam, dia kata sungguh apa yang Nabi cakap. Sungguh apa yang Nabi cakap. Jadi ada orang begitu, tuan-tuan. Dia jadi terhalang, jadi macam ada gap nak mendekati Islam sebab dia tengok orang Islam ni banyak yang susah-susah. Jadi bila susah, bila miskin, memang sedaplah kena tekan. Apatah lagi hamba macam Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arat dan beberapa lagi nama-nama sahabat yang diseksa dengan begitu dahsyat. At-Tufail merasakan dirinya memasuki kancah pertempuran tanpa persiapan dan tanpa disengajakan. Dulu Mekah tak macam tu, tiba-tiba dia sampai Mekah, jadi lain macam pula sekarang. Duk jadi kecoh-kecoh. Justru tanpa tak sengaja, dia duduk dalam kancah tersebut. Dia melihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, golongan musyrikin, memberi tekanan yang begitu hebat kepada Nabi SAW dan pengikut baginda. Sedangkan dia tidak datang ke Mekah dengan tujuan itu, dan tidak pernah terlintas di fikirannya mengenai pertembungan antara Muhammad dan kaum Quraisy itu. Dia tak tahu menahu apa pun. Kesannya, pertempuran itu menjadi satu kenangan yang tidak pernah dilupai oleh At-Tufail bin Amr Ad-Daus. Ia merupakan sebahagian daripada kisah yang tersendiri. Marilah kita ikuti kisahnya. At-Tufail bercerita. Jenuh juga nak nyebut namanya tu kan. Dia maklin tu, At-Tufail. Bukan, jangan dengar bunyi tupai pula. At-Tufail. Dia sendiri cerita, tuan-tuan. Aku datang ke Mekah, ataupun sampai ke Mekah daripada Tihamah tadi ni, dia sampailah ke Mekah. Tak kala pembesar Quraisy melihatku, mereka datang menemuiku dan menyambut kedatanganku dengan meriah. Sebab dia ni somebody kan, makna orang kenal dia. Dia ni pemimpin kabilah Daus. Lepas tu seorang sastrawan pula. Zaman tu sastrawan memang disanjung lah, dihormati, dipuja. Jadi pembesar-pembesar Quraisy terus datang menyambut At-Tufail dengan begitu meriah, dengan begitu mesra. Mereka memuliakanku sebagaimana mereka memuliakan para pemimpin mereka. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersamaku. Lalu mereka berkata, wahai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami, sedangkan ada seorang lelaki yang mengatakan dirinya adalah seorang nabi. Jadi dia orang sambut tu, di samping memuliakan At-Tufail, di sebalik itu ada makna juga. Ada makna juga. Tufail
Ni kami nak bagi tahu ni. Dah halang-halang kamu pun dah sampai kat Mekah. Berhati-hatilah. Berjaga-jaga kerana sekarang ni ada seorang lelaki yang dia tu perasan. Ibarat begitulah. Dia perasan dan dia dakwa dia tu Nabi. Dia telah menyusahkan urusan kami. Dia pun mula masuk jarum. Mula brainwash At-Tufail ni. Lelaki ini benar-benar telah menyusahkan urusan kami di Mekah. Merobek kesatuan kami dan memecah belahkan masyarakat. Ini standard lah kan. Semua nabi-nabi, bukan kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Daripada awal lagi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, sebutlah apa nabi, itulah tomahannya. Dia standard. Nabi ini datang telah memecah belahkan masyarakat. Kami sangat takut hal ini terjadi kepada kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Jadi hati-hati wahai Tufail, cukuplah berlaku di Mekah, jangan sampai merebak berjangkit dekat kampung kamu Bani Daus, jangan. Jadi ayat dia susun tu cantik kan. Dia psycho tu memang padu lah. Jadi kesimpulannya apa? Jangan engkau berbicara dengan lelaki itu. Tu poin penting dia. Jangan sekali-kali kamu berbicara dengan lelaki itu. Jangan engkau mendengar perkataannya. Ucapannya bagaikan sihir yang boleh atau yang dapat memisahkan antara seorang anak dengan bapa. Itu yang terjadi sekarang. Kalau seorang anak dengar kata-kata Muhammad, dia balik rumah nanti dia bergaduh dengan ayah dia. Sampai bercerai-berai, bergaduhlah. Kalau seorang suami dengar perkataan Muhammad, nanti dia balik, dia akan hasut isteri dia. Isteri dia tak suka, bergaduh pula. Dan boleh memisahkan antara saudara dengan saudara mara yang lain, antara seorang isteri dengan suami. Di situlah tuan-tuan kenapa Nabi SAW ditohmah sebagai ahli sihir. Sebab kerja sihir ni salah satunya ialah memisahkan hubungan suami isteri, memecah belahkan keluarga. Jadi dia berkata apa yang Muhammad baca tu bukan Quran, bukan wahyu, itu mentera sihir tu. Cuba tengok, anak boleh bergaduh dengan mak ayah, suami boleh bercerai-berai dengan isteri, ni semua kerja sihir. Kalau tengok logik tu munasabah juga tuan-tuan. Tu subhanallah. Baik. At-Tufail bercerita lagi, demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya nya Nabi lah, yang menakjubkan itu kepadaku. Mereka menakut-nakutkan aku dan kaumku terhadap perbuatannya yang ajaib itu. Jadi macam dah kita kata apa ya, bila ada orang luar datang ke Mekah, itulah kerja yang akan dibuat oleh pembesar-pembesar Quraisy. Menghasut, menanam kebencian, ketakutan kepada Muhammad. Kalau yang orang Mekah lagi lah, memang dah didoktrin sebegitu rupa. Ni subhanallah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an
walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, terutamanya pembesar-pembesar, ketua-ketua kabilah, pemimpin-pemimpin mereka, mereka kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan siapa-siapa pun yang pergi dengar Quran, jangan. Maknanya telah keluar satu surat perkeliling larangan keras, tidak membenarkan anak-anak buah dia orang dengar, datang, hadir kuliah Nabi, dengar tazkirah Nabi, jangan. Walghaw fihi, bahkan buatlah program-program yang boleh mengalih tumpuan manusia ataupun tumpuan orang-orang Mekah, sehingga mereka tak jadi nak dengar apa yang Muhammad baca. Buat nyanyian, tarian, program-program yang kita kata apa, melalaikan, larak, itu disebut. Mudah-mudahan kita akan berjaya mengalahkan Muhammad. Itu agenda, dia punya modus operandi, tuan-tuan. Menjauhkan umat Islam daripada Quran ini memang agenda besar orang kafir. Bagi orang Islam, umat Islam, anak-anak muda, cucu, zuriat kita buta Quran, jauh dengan Quran, dan lalaikan mereka dengan program-program yang larak ataupun yang banyak buat masa, apatah lagi program-program berbentuk maksiat. Itu Allah sebut, tuan-tuan. Surah Fussilat ayat 26. Agenda tu berlaku sampai kiamat. Bukan kata zaman Nabi je, tak. Sampai bila-bila begitulah perancangan mereka. Kalau berjaya jauhkan umat Islam daripada Quran, kita ada peluang yang cerah untuk menguasai umat Islam tu. La'allakum taghlibun. Maknanya memang mereka tahu kekuatan Islam ni sumber utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan pendidikan dalam Islam dikira berjaya apabila pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi semakin hari semakin dekat dengan Quran, semakin faham Quran dan beramal dengan Quran. Itu baru dikira berjaya sistem pendidikan dalam Islam. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, berapa tahun tu, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Ini ada silap besar ni. Ada tak kena ni. Baik. Aku sampai terpengaruh. Ini dia cerita sendiri. Aku sampai terpengaruh dan bertekad untuk menjauhkan diri daripada lelaki itu. Kalau kita pun duduk tempat At-Tufail, rasa sama juga kan. Mesti terpengaruhnya, mesti termakan punya. Tambah yang bercakap tu pula pembesar-pembesar Quraisy, bukan calang-calang orang. Terpengaruh dan bertekad untuk menjauhkan diri daripada lelaki itu. Lelaki itu Nabi lah. Dan aku tidak mahu berbicara dengannya dan tidak akan mendengar ucapannya sedikit pun. Okey. Ketika aku pergi ke masjid untuk tawaf di sekeliling Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang selalu kami agungkan dan kami berhaji untuknya. Aku menutup telinga dengan kapas agar tidak terdengar ucapan Muhammad. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni pun dah bagi petunjuk. Muhammad ni kalau kamu nak kenal dia, rupanya begini, rambutnya begini, kulitnya begini. Nanti kalau kamu pergi dekat Kaabah, kamu akan jumpa dia. Dia akan ada di situ selalu. Dah bagi petunjuk lah kan, gambaran. Jadi dia pun pergilah tawaf di sekeliling Kaabah. Maknanya amalan asal Nabi Allah Ibrahim, tawaf tu ada. Cuma sudah bercampur baur dengan amalan syirik, amalan-amalan khurafat, tahyul, atau kita sebut sebagai amalan jahiliyah. Penuh batu-batu berhala.
Jadi kata At-Tufail, kami meminta berkat daripada berhala-berhala yang selalu kami agung-agungkan itu, dan kami berhaji, melakukan ibadah haji untuk nya berhala. Dan waktu dia tawaf tu, aku menutup telinga dengan kapas, sumbat telinga dengan kapas, dengan harapan aku tidak terdengar ucapan Muhammad ataupun apa-apa yang dia bacakan. Teringat tuan-tuan, dakwah Nabi Allah Nuh yang dirakam dalam surah Nuh. Tuan-tuan boleh cari surah Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabihim fi azanihim. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, setiap kali aku menyampaikan dakwah kepada mereka, kepada kaum Nabi Nuh lah, mereka memasukkan jari-jari ke dalam telinga. Ya, mereka memasukkan jari-jari ke dalam telinga kerana tidak mahu mendengar apa yang aku sampaikan. Oh, itulah dakwah tuan-tuan. Ya, itulah dakwah. Nampak je Nabi Nuh, terus masuk jari dalam telinga, tutup, tekap. Jumpa je Nabi Nuh, itulah yang mereka akan lakukan. Dia teringat masa zaman kecil-kecil dulu tuan-tuan. Tak kecil lah, sekolah menengah lah juga kan. Itu zaman-zaman jahiliah lagi lah. Bila buka televisyen, ada rancangan musabaqah Quran kali. Tak minat. Oh, nak cari cerita apa? Drama lah, muzik-muzik lah. Yang tu layan. Ada musabaqah, ada forum ehwal Islam, cepat-cepat kali tu. Ya? Tu perangai zaman jahiliah dulu. Tak mau dengar. Tak berminat, tak best. Namun tak kala aku memasuki masjid, aku dapati Muhammad sedang solat di sisi Kaabah, dengan solat yang berbeza dengan tata cara solat kami. Jadi ditakdirkan Allah, jumpalah Muhammad ni. Ya. Tufail kata, aku lihat Muhammad sedang solat di sisi Kaabah, makna berdekatan dengan Kaabah, dengan tata cara solat ibadah yang berbeza. Tak sama. Dia beribadah dengan cara ibadah yang berbeza dengan cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatkan aku senang. Tapi At-Tufail ni bila tengok dia rasa dia rasa senang, dia rasa rasi, dia rasa okey. Ibadahnya menarik minatku. Sedikit demi sedikit, tanpa aku sedari, aku mula mendekatinya. Oh, tu dia. Ini bila kata nak dapat hidayah ni, dihalang-halang pun, dihasut-hasut pun, sampai masanya tak boleh lari. Macam kita baca sejarah Nabi Allah Musa kan, bila Fir'aun keluarkan arahan semua anak lelaki Bani Israel mesti disembelih, tiba-tiba Musa tu dibelanya. Tak kepelik tuan-tuan kan. Tu wa makaru wa makarallah kan. Kamu merancang, Allah juga merancang. Sekali Musa tu kamu bela. Padahal dah keluar arahan dah, mesti kena sembelih, mesti dibunuh. Masya Allah. Itulah dia. Memang tuan-tuan, banyak juga kita dengar asbab hidayah rakan-rakan kita ataupun orang bukan Islam, not yet Muslim, mereka tertarik dengan Islam bila melihat ibadah orang Islam. Sembahyang kita lah. Sembahyang kita, ada yang tertarik bila bulan Ramadan dia orang pun puasa sama. Ada yang tertarik dengan azan, macam-macam asbab hidayah ni tuan-tuan. Saya ada seorang kenalan yang dia masuk Islam
tertarik apabila dia tengok orang Islam masuk masjid buka kasut. Itu je sebab dia. Dia rasa macam terpesona. Orang Islam ni begitu memuliakan masjid. Sampaikan masuk masjid pun tak boleh pakai kasut. Masya Allah. Ada yang masuk Islam ataupun tertarik dengan Islam tengok tulisan khat. Ada tuan-tuan. Tengok seni khat Islam. Tengok kubah. Tengok seni banner. Oh, banyak jalan asbab hidayah ni terlalu banyak. Masya Allah. Ada seorang kenalan juga, pangkat abang lah. Saya tak sebut nama dia. Kalau sebut tuan-tuan pun kenal. Dia pernah duduk di Kelantan. Di Kelantan tu, kalau di Pekan Kelantan tu kadang-kadang dipasangnya Al-Quran. Pasang Al-Quran kuat-kuat. Hari Jumaat ada kuliah di Medan. Masa almarhum Tuan Guru Nik Aziz dulu kan. Masya Allah sampai sekarang. Dia kata dia dengar Quran tu sampai boleh baca Fatihah lah. Lepas tu jadi tertarik, jadi lembut hati, jadi rasa nak tahu. Masya Allah. Inilah yang dialami oleh At-Tufail. Dia tak dapat nak bohong hati dia. Rasa macam tertarik sangat. Kuat sangat magnet Nabi tu kan. Jadi sedar tak sedar, dia dah mendekati Nabi. Sedangkan tadi dia dah bertekad, aku tak nak dekat dengan Muhammad ni. Tambah-tambah, pembesar-pembesar Quraisy dah jarum dia, dah hasut dia. Lalu Allah menjadikan telingaku mendengar sebahagian ucapannya. Jadi sifat atau kita kata apa, naluri ingin tahu tu kan. Dia memanglah ada setengah-setengah tu tuan-tuan. Lagi dilarang-larang, lagi dia nak ambil tahu kan. Cuma hak ni baguslah, benda elok. Yang masalah kita, anak-anak muda kita ni, benda tak elok tu kita larang, dia nak tahu. Naluri ingin tahu, kuat. Kalau naluri ingin tahu tu ke arah kebaikan, okey lah. Tapi kalau dia pergi benda tak elok, jadi tak elok lah. Na'udzubillah min zalik. Nak tahu, nak mencuba. Lalu Allah menjadikan telingaku mendengar sebahagian ucapannya. Aku mendengar satu ucapan yang sangat baik. Aku berkata dalam hatiku, ibumu telah menghilangkanmu ataupun telah kehilanganmu dengan kematian. Ini bahasa orang Arab, boleh tengok nota kaki kat bawah tu. Ada nota kaki kat bawah. Apa maksud ibumu telah kehilanganmu dengan kematian? Maksudnya alangkah ruginya. Itu je nak bagi tahu, tapi bahasa dia. Ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian, ya Tufail. Padahal dia mula bercakap dengan diri dia sendiri tuan-tuan. Padahal engkau ialah seorang penyair yang cerdas dan pintar. Dia mula bercakap dengan diri dia, hey Tufail, kamu nak takut apa dengan bacaan Muhammad? Kamu ni sastrawan, kamu ni orang cerdik, orang pintar. Apa yang menghalangmu dari mendengar perkataannya? Jika yang dibawanya itu kebaikan, engkau terimalah. Jika buruk, batilan, benda batil, benda buruk, tinggalkan je lah. Apa masalahnya? Kamu nilailah sendiri, kamu orang cerdik, kamu orang pintar, lepas tu ahli bahasa pula. Tu dia. Jadi dia mula bercakap dengan diri. Maksudnya yang aku nak takut sangat pasal apa kan? Dia jadi Islamfobia tu lah. Islamfobia ni berpunca daripada doktrin ditakut-takutkan. Okay, baik. Tambah kalau zaman sekarang tuan-tuan, Masya Allah, pengaruh media. Oh ya Allah. Ustaz Rogol, memang itu seronok sangat jadi tajuk. Ada je. Kita tak nafilah kekurangan ustaz begitu dan begini. Tetapi kadang-kadang tengok apa niat media.
kalau dia niat untuk merosakkan ataupun memburuk-burukkan Islam. Orang tak nampak pelaku tu, orang nampak Islam, orang nampak agama Islam, bukan nampak umat Islam, penganut. Yang tak betul tu penganut Islam, agama yang suci, agama yang murni, agama fitrah, agama yang benar. Tapi cara dia buat ayat tu kadang-kadang secara sedar atau tak sedar menjauhkan masyarakat kepada Islam. Orang pun tak nak belajar, orang pun tak nak dekat dengan alim ulama dan seumpama. Sebab masyarakat ni dia tak boleh beza antara Islam dengan penganut Islam tu. At-Tufail meneruskan ceritanya lagi, muka surat 23 dah. Aku terus berada di situ hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar pulang ke rumahnya. Aku mengikuti. Sudah. Daripada tak nak ikut, daripada tak nak dekat, terus ikut, follow. Aku mengikuti baginda sampai ke rumahnya. Ketika baginda masuk ke rumah, aku pun ikut masuk juga. Maknanya dia minta izin lah, untuk masuk. Aku berkata kepadanya, wahai Muhammad, kaummu telah menceritakan kepadaku tentangmu, begitu dan begini. Demi Allah, mereka selalu menakut-nakutkan aku dengan perbuatanmu, sehingga aku tutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi Allah tetap memperdengarkan ucapanmu ke telingaku, dan aku dapati ia sesuatu yang baik. Ceritakanlah kepadaku siapa kamu sebenarnya. Tu dia, Masya Allah. Dia berterus terang. Kaummu duk takut-takutkan aku, macam-macam dia bercerita pasal engkau. Jadi aku sendiri pun peringkat awalnya memang berhati-hatilah. Aku sumbat telinga dengan kapas, punya tak nak dengar. Tapi takdir Allah, dengan izin Allah, dengar juga. Dan bila aku dengar, aku dapati apa yang engkau bacakan itu, subhanallah, sesuatu yang hebat. Jadi ceritakanlah kepadaku siapa kamu sebenarnya. Okey, baik. Siapakah Rasul sebenarnya? Kita sambung bulan hadapan, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, para hadirin sekalian, begitulah kisah At-Tufail ibnu Amir Ad-Dawsi. Dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Seperti biasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat untuk menyumbang pembinaan masjid, Taman Botani, taman saya duduk, selepas isyak nanti boleh berbuat demikian. Ada tabung lah, akan letak di belakang nanti. Dan saya ucapkan jazakumullah khairal jaza di atas sumbangan tuan-tuan. Pembinaan masjid Taman Seri Botani Ipoh, itu taman saya sendiri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi